sini saya nak ceritakan resis tu lah, resis tu di mana seperti kita sedia maklum lah, di negara kita ni di mana berisikan oleh satu parti, itu parti tak lain lagi kalau direct saya kata pada UMNO lah, di mana di situ kita nampak apabila direct pada pihak UMNO, kita tengok apabila pembahagian sebagainya menteri dan dia punya struktur sistem pemerintahan itu, kita tengok kalau orang asal saja pihak parti ini akan memilih wakil ni orang asal jugalah. Sebagai contoh sekarang ini kita tengoklah Datuk Syafiq Abdal, dikatakan beliau itu orang asal, jadi beliau bertanggungjawab untuk menjaga orang asal. Itu kita nampak itu nampak resis ada di situ. Lepas tu kita turun ke bawah, pihak-pihak parti ini akan mengambil atau melantik wakil orang asal tu sendirilah. Itu di kalangan orang asli. Sebagai contoh, kalau senator orang asli. Wah, sedap bunyi ada senator orang asli tu. Untuk menyedap bunyi je lah sebenarnya. Lepas tu turun balik ke bawah, sekarang ni dipegang oleh orang asli juga, itu Timbalan Kutub Pengarah di bawah. Kementerian tu ada jabatan dia sendiri. Untuk orang asli ada jabatan dia sendiri. Itu dulu JSUA, sekarang Jakwa. Juga dipegang oleh orang asli. Turun lagi ke bawah, di negeri juga ada juga pengarahnya orang asli. Tetapi dalam masa yang sama, walaupun mereka ini melantik wakil-wakil tertinggi ini orang asli, tetapi konsep tu tadi memihak lebih kepada rasis lah sebenarnya. Kerana untuk mengecilkan hak kaum ini atau untuk mengambil hak kaum ini, mestilah menggunakan kaum itu sendiri berada di jawatan-jawatan tertentu. Sebenarnya jawatan mereka itu untuk melaksanakan peranan-peranan parti yang saya sebutkan tadi, itu peranan UMNO. Bagaimana untuk mengambil hak orang asli, mestilah daripada orang asli itu sendiri, melalui kutub pengarah dia sendiri, senatornya sendiri. Jadi itu dah peringkat tinggi dah timbul konflik. Yang keduanya yang saya katakan tadi itu Jakwa, JSUA. Hanya mereka inilah kalau di sudut hak dari situ itu sudut hak, mereka lah menjadi wakil kepada orang asli. Sekiranya melibatkan hak orang asli, pihak kerajaan agensi kerajaan tidak perlu jumpa orang asli, hanya jumpa orang ini tadi, Jakwa. Seolah-olah orang asli ni tak ada hak. Itu susah nak dibayangkanlah. Kalau bangsa-bangsa lain, kita tak pernah dengar jabatan hal ehwal orang Melayu, jabatan hal ehwal orang Cina dan sebagainya. Tetapi orang asli ada. Jabatan-jabatan ini pula dipegang oleh orang Melayu. Sebab resis tu tadi. Cuba kalau tidak ada resis, kalau betul-betul untuk menjaga tanggungjawab mereka sendiri, mesti walaupun dipegang Melayu sebagainya, tetapi kalau tidak ada resis, tidak ada penindasan diskriminasi, mesti berlandaskan tanggungjawab bukan kepada perkauman, tapi oleh kerana ada isu perkauman, habislah. Jadi wakil untuk membenarkan tanah diambil pun oleh Jakwa. Bila ini saya bercakap bukan rekaan sajalah, sebab pengalaman saya sendiri yang baru-baru ini dalam Inquiry Nasional, apabila pihak-pihak agensi kerajaan untuk menjawab, kami datangi Jakwa, kami berunding dengan Jakwa, langsung tak pernah berunding dengan orang asli. Itu bukti tu. Baru-baru inilah Inquiry Nasional nampak sangat resis ni berselindung di sebalik pentadbiran kerajaan. Mungkin saya boleh cakap kepada diskriminasi tadi lah, balik-balik dengan ada sangkut paut tu tadi, di mana orang asli tadi ada jabatannya. Sebab semasa darurat dulu, seperti kita maklum, semasa perang dulu lah, pihak British telah menubuhkan satu
jabatan lah untuk menjaga orang asli. Jadi mereka telah buat satu undang-undang khas untuk orang asli. Itu dipanggil Akta 134 ataupun Akta Orang Asli. Jadi akta ini diwujudkan oleh British lah pada mulanya, di mana dalam akta tersebut untuk tujuannya lah untuk mengawal orang asli supaya orang luar, maksudnya komunis, tidak mempengaruhi orang asli untuk menyertai komunis lah pada masa itu. Tetapi British sudah balik kampung, timur balik saya kata resist ni tadi di bawah benar ni tadi, membina akta yang ditinggalkan oleh British untuk mengurangkan hak orang asli. Jadi hak orang asli ke atas akta tu, kalau terkena pembangunan yang berlaku di Selangor dan sebagainya yang kita tengok, pihak jabatan hanya bayar pokok saja, tanah tidak dinilai mengikut akta. Ya. Contoh ini yang terkini berlaku di Kemen Helen lah, Kemen Helen dalam empangan Hulu Celai, di mana IEA yang dibuat oleh TNB memang bagus. Tanah dibayar, pampasan tanah dibayar, tetapi TNB hanya merancang, buat EIA bagus, terus balik ke bawah jumpa Jakwa cakap orang asli tak perlu bayar pampasan tanah, dia kata ikut akta 134. Ya. Jadi di situlah hak atas tanah ni tadi tak ada, kerana akta 134. Sepatutnya lah, saya cakap sepatutnya kita dah merdeka, kita lah kan, rakyat Malaysia kita lah, bukan British lagi. Kenapa nak perjuangkan akta yang dibuat oleh British tu? Tetapi oleh kerana diskriminasi dan resist yang bersarang di hati parti yang memerintah sekarang ini, menggunakan akta itu untuk merampas hak orang asli. Itu yang jelas. Tetapi pihak jabatan ini masuk kampung orang asli, bagus akta ini jamin hak orang asli, mempengaruhi orang kampung asli pendalaman. Wah, orang pendalaman pun baguslah menyokong akta 134, jangan pindah, jangan masuk. Sebab yang di atas ni tadi kononnya bagus akta ini. Jadi apabila macam kita aktivis macam ni minta pindah ataupun masuk, orang kampung sayang. Kerana yang pegawai-pegawai, menteri-menteri mengatakan akta ni bagus. Itulah yang dihadapi oleh orang asli, berpunca daripada resist turun kepada diskriminasi melalui kuasa yang dibuat oleh British, dipertahankan, sepatutnya dimasukkan. Mana sesuai lagi dengan negara sekarang. Sedangkan kalau kenapa ISA itu dibuat, kononnya untuk mengawal, untuk siapa yang biasalah kan, tapi baru dimasuk oleh Najib, entah ya entah tidak, baru-baru ini tengah ada lagi kes kan. Ini pun sepatutnya akta ni pun sudah dibuang, sebab akta tu sama dengan konsep dia dengan IRA, dilahirkan oleh British. Tapi kenapa persoalan ini masih diteruskan? Pucuk pangkalnya yang kita bincang hari ini lah, resist dan diskriminasi.